Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga pada bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Kita ingin mendalami kepada kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin membawakan ayat-ayat Allah ini sebagai panduan untuk hati ayah-ayah. Kita mahukan bahawa nur cahaya daripada Allah ini akan masuk ke dalam hati kita, menjadi bekalan pada bulan Ramadan, menjadi bekalan selepas kita habis Ramadan, meneruskan perjuangan masuk syurga sekeluarga. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Abdul Khair Jalil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah Ya Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersama dengan Ustaz, ya, insya-Allah kita sama-sama ingin mendalami, melihat kepada tajuk kita cabaran ayah dan fitnah dunia, di mana Allah menyatakan tentang perkara ini di dalam dunia. Apa maksud fitnah, apa maksud cabaran bagi ayah-ayah ataupun bakal ayah. Ilmu ini adalah amat penting agar kita tahu cabaran di depan, agar kita kuat dalam meneruskan perjuangan memimpin setiap keluarga, setiap ahli keluarga di dunia ini menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita ingin baca, mengamalkan, memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran dan ingin kita amalkan, ya, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya salah satu daripada ayat yang menjadi inspirasi majlis ayah apabila Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Inilah seruan untuk saya. Sebenarnya saya kena sentiasa sedar bahawa ada azab yang Allah suruh jauhkan agar saya memimpin keluarga. Walaupun satu saat, jangan benarkan diri dan juga ahli keluarga saya, tuan-tuan sekalian yang berada di depan kaca TV, untuk disentuh oleh azab Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah lambang kasih sayang Allah yang amat-amat besar, azim, yang amat hebat. Dan itu sebabnya pada hari ini kita teruskan dengan memulakan bacaan Ummul Quran sebagai ringkasan, sebagai mesej penting. Kalau katakanlah seorang itu faham benar-benar surah Al-Fatihah ini, sudah tentunya seseorang itu mampu untuk memimpin keluarga kita ke syurga Allah SWT. Jadi mari tuan-tuan, kita membaca dipimpin oleh Ustaz Abdul Khair Jalil. Silakan Ustaz. Syukran Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdul Khair membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi, tuan-tuan ya. Di dalam surah Al-Fatihah ini kita memohon pada Allah pada setiap hari, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Inilah perkara penting
Ya, perkara penting di atas segala perkara, kita inginkan anak kita, ahli keluarga kita, atas segala nikmat yang ada, yang paling tinggi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua ayah-ayah, ibu yang menemankan ayah bersama dalam rancangan hari ini, ataupun anak-anak, adik-adik yang bersama, paling besar yang Allah ajarkan, bukan yang kita cari jawapan sendiri, tetapi Allah ajarkan, mohon hidayah. Dapat sahaja hidayah pada ayah, dapat hidayah pada ibu, dapat hidayah kepada anak-anak, kesannya adalah nun sampai menjejak kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi dahulu, insya-Allah menuju ke syurga Allah SWT. Itu sebabnya salah satu daripada perkongsian bagaimana mendapat hidayah ini, ya, seorang pensyarah Dr. Ridwan Fontaine daripada UIA, Ustaz, ya. Beliau berkongsi siang tadi, dia berkongsi, dia kata bahawa untuk pengurusan sesuatu organisasi, kalau nak diwujudkan ahli organisasi yang selalu membuat correction, pembetulan ataupun audit diri, boleh buat pelbagai program, tetapi beliau masuk Islam bila dia berpindah ataupun dia berada di UK kemudian berpindah ke Malaysia. Beliau kata bahawa salah satu aktiviti yang dia 22 tahun dah masuk Islam, tapi 3-4 tahun kebelakangan ini baru dia sedar bahawa dia kena cari hidayah itu daripada Quran. Selama ini memang dah baca Quran sikit-sikit, tapi sekarang dia laksanakan tadabbur. Kesannya dia menulis banyak paper, banyak kertas, ya, journal, dan ia memberi kesan kepada pelajar-pelajar dalam bab pengurusan, di mana orang lain tegur, kita mungkin terima tak terima, tetapi bila tadabbur dilaksanakan seperti yang tuan-tuan laksanakan sekarang ini, teguran-teguran daripada Allah itu kita lebih mudah menerimanya. Kerana apa? Kerana ia datang daripada pencipta kita. Allah lebih mengetahui cara nak menegur kita. Syaratnya kita perlu bertadabbur, cuba memahami mesej. Dan pada hari ini kita bersama dengan surah At-Taghabun ayat 11 hingga 16 pada halaman 557. Jadi tuan-tuan dijemput untuk bersama membuka mushaf pada muka surat 557, dipimpin oleh Ustaz Abdul Khair membacakan ayat 11 hingga 16 surah Taghabun. Apa maksud surah Taghabun? Iaitu hari penyesalan, Ustaz, ya, di mana orang menyesal betul-betul. Di dalam Al-Quran ini paling kurang ada 3 surah, 3 serangkai bagi menyelesaikan banyak konflik dalam rumah tangga dan sosial dalam masyarakat. Yang pertama surah At-Taghabun surah 64, surah At-Talaq surah 65, dan surah 66 yang menjadi inspirasi program ini surah At-Tahrim. Jadi jom kita baca bersama, dipimpin oleh Ustaz Abdul Khair. Syukran Ustaz, terima kasih. InsyaAllah sama-sama kita akan lihat dan saya akan bacakan sebentar lagi surah At-Taghabun bermula ayat 11 hingga 16 yang menceritakan tentang cabaran seorang ketua keluarga ataupun ayah, Ustaz. Yang mana kalau kita tengok ayat ni, kesimpulan yang kita boleh ambil, anak ni aset kita. Nah, sekiranya betul cara didikannya, maka dia menjadi aset yang paling besar. Tetapi sekiranya tidak, maka dia akan jadi musibah yang paling besar. Liability. Wal'iyadzubillah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ
البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim daripada surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat 11 hingga 16 ini membawakan perspektif kepada kita bagaimanakah pengurusan keluarga, bagaimana cabaran bagi seorang ayah dan apakah fitnah yang berada di dunia. Cabaran ayah itu apa? Allah menyatakan dalam ayat yang ke-11, ma asaba min musibah. Ya, apa-apa saja ujian dalam hidup kita ustaznya, semuanya adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berumah tangga, kita ada ujian. Bila kita menghadapi COVID-19, ini juga adalah satu ujian, musibah daripada Allah dengan izin Allah, dan ada dua pilihan. Sama ada kita ingin beriman kepada Allah, makin mendekatkan diri pada Allah, maka ayah-ayah akan dipimpin. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hatinya ini akan diberi hidayah pencerahan sehinggakan hati kita ini makin kuat untuk memimpin keluarga kita, diri kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana Allah itu Maha mengetahui. Tetapi kalau kita tidak beriman, lawan kepada ayat ini, kalau tidak beriman, kita faham bahawa sebenarnya hati kita yang bersifat berbolak-balik ini tidak akan diberikan hidayah. Maka ketika dia dalam keadaan gelap, dalam keadaan sesat, maka hati itu makin stres. Ketika ayah-ayah menghadapi cabaran demi cabaran, maka itu akan menyebabkan dia makin lagi depres di dalam kehidupannya. Maka Allah memberitahu kepada kita apakah panduan itu. Kalau kita beriman, taatlah pada Allah dan Rasul. Jika berpaling, sebenarnya ya, Rasul itu al-balaghul mubin. Kalau katakan pada zaman Nabi itu ada seruan daripada Rasul untuk taat pada Allah dan Rasul, kalau berpaling, sebenarnya Nabi ini membawa dengan kaedah al-balagh al-mubin sebagaimana dinyatakan dalam surah Yasin. Iaitu al-balagh itu sampai ke hati
Dalam masa yang sama, bukan sekadar caranya sampai, tetapi mubin itu, apa yang disampaikan itu jelas nyata. Itu adalah tugas Rasul untuk memastikan bahawa tugas dijalankan dan tidak ada, maksudnya Nabi, Rasul ini tidak boleh membawa hidayah yang menyebabkan seseorang berubah. Cara kena baik dan juga apa yang disampaikan juga baik. Ini panduan untuk siapa? Untuk kita. Kita mengikut Rasul, cara how kita menyampaikan mesej kepada anak dan ahli keluarga perlu berkesan. Dalam masa sama, apa yang disampaikan itu perlu benar agar ia membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat kita bertawakal. Dalam ayat yang ke-13, orang beriman tawakalnya kepada Allah. Mungkin ada ayah-ayah yang bertanya, mengapa tawakal ini banyak sangat berulang? Kita tahu bahawa sebenarnya, tuan-tuan sekalian, ya Ustaz, ya, kalau kita hidup seharian memimpin anak kita, sayang macam mana pun anak kita, kita tak boleh jaga 24 jam. Betul Ustaz. Ya. Kalau paling hebat pun, ayah bekerja, balik rumah dah letih, kemudian tidur. Dan paling kurang kalau kita tidur sahaja, maksudnya anak kita sebenarnya dalam bahaya, ahli keluarga kita dalam bahaya. Kalau kita cakap kita tidur. Kalau kita cakap bahawa kalau waktu kita bekerja 8 jam, waktu itu kita tidak boleh menjaga anak dan isteri kita. Kita perlukan satu tempat untuk kita bergantung, wakilkan segala-gala urusan kebaikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita serahkan kepada anak kita, serahkan kepada manusia lemah. Tetapi kalau kita serahkan kepada Allah, inilah tempat kita berhadapan dengan cabaran. Tetapi kita tahu bahawa, kalau contohlah Ustaznya, kalau kita pegang telefon ini, pegang telefon orang cakap ringan ke berat? Ringan. Tetapi kalau pegang ini selama 1 jam, ataupun 1 hari, ataupun 10 hari, ataupun 1 tahun, tanpa kita letakkan di atas ini, kemudian kita naikkan balik, mungkin boleh cedera tangan kita. Betul Ustaz. Amanah yang Allah berikan kepada ayah-ayah yang ada di depan kaca TV, mungkin 1 hari ketika baru bernikah rasa ringan. 2 hari, 10 hari. Tetapi kalau menjadi ayah sampai 30 tahun, kalau kita tidak letakkan amanah itu, minta Allah bantu kita, kita akan jadi makin lama makin tertekan. Apatah lagi bila Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, pada ayat yang 14. Inna min azwajikum wa auladikum aduwa. Sesungguhnya sebahagian daripada pasangan kamu dan juga anak-anak kamu adalah musuh. Yang kita sayang dengan anak yang comel, dulu kita berkahwin, kita nak mencari pasangan Ustaz, ya. Rupanya Allah beritahu min azwajikum wa auladikum aduwa, musuh. Kalau saya tanya pada tuan-tuan yang di depan kaca TV, tuan-tuan ketika berkahwin dahulu, tuan-tuan berkahwin dengan musuh ke dengan orang yang disayangi? Mesti kita menjawab dengan orang yang disayangi. Tetapi Allah memberitahu di sini, min azwajikum wa auladikum aduwa. Sebahagian daripada pasangan kamu, ada 2 maksud. Satu, memang orang itu dia awal-awal lagi sudah berkahwin dengan pasangan yang memang akan menyusahkan dia. Tapi pasal dah terperangkap Ustaz, dah terjatuh cinta, ya. Dia jatuh cinta ni, dia kalau jatuh kan sakit Ustaz, kan? Betul, jatuh cinta pun satu penyakit juga. Kan? Dia akan menyebabkan tak nampak selain daripada orang itu, hilang segala-gala. Hilang segala-gala je. Dan pada waktu itu terpaksalah saya kahwin. Contohlah, ya. Okay. Tetapi yang keduanya ialah min azwajikum, itu maksudnya apa? Ada masa pasangan kita ni memang kita sayang, dia buat baik, dia membawa kita, mengalurkan kita ke arah kebaikan Ustaz, ya. Tetapi ada masanya tu dia macam keluar tanduk Ustaz. Kan? Dia akan mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati, dia akan mengganggu untuk kita berbuat kebaikan, ya. Bercakap tentang pasangan itu maksudnya sama ada isteri buat pada suami ataupun suami pun, ya, boleh menghalang si isteri daripada berbuat kebajikan. Apa nasihat Allah? Fahdharuhum, berhati-hatilah dengan mereka. Dan macam mana saya nak respon? Adakah saya kena marah? Ataupun kalau macam ni, saya rasa baru sedarlah si isteri saya ni macam tak berapa baik sangat, saya rasa baik saya berpisah ke? Kata Allah SWT, bukan itu gaya bahasanya. Tetapi kaedahnya apa? Yang pertama, ada 3 perkara. Wa in ta'fu, bila ada cabaran ini, bila ada ujian ini, kalau kamu memaafkan, yang pertama. Wa tasfahu, daripada perkataan safhah Ustaz, ya. Ada kata dengan safhah. Kalau kita buka muka surat ini, bila kita
pergi ke sana, lupakan yang sebelah ataupun yang telah lalu. Watasfahu maksudnya kita berlapang dada, yang lepas tu tak payahlah Tak nak payah. diingat-ingatkan sangat. Tak payah ya. ungkit Ustaz. Ya, apa tu Ustaz? Jangan diungkit. Jangan diungkit. Apa istilahnya? Forgive, tapi kadang-kadang not forgotten, Ustaz ni. Okey, dia masih lagi teringat-ingat. Yang Allah cadangkan kepada kita, kalau kita ingin menuju pada Allah, watasfahu yang kedua, dan yang ketiganya wataghfiru. Kamu memohon ampun untuk siapa? Untuk diri dan juga untuk orang yang berbuat kesilapan, pasangan kita dan anak kita. Maka Allah cakap apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah ini Maha Pengampun, Allah ini Maha Penyayang. Lagi kita perlukan keampunan Allah, lagi kita perlukan kasih sayang Allah, buatlah 3 perkara ini. Kalau ada yang kata, saya nak keampunan Allah, berapa banyak saya kena maafkan, saya kena berlapang dada, saya kena mintakan keampunan untuk ahli keluarga saya, berapa banyak? Sebanyak kita perlukan keampunan dan kasih sayang daripada Allah. Itu jawapannya, kerana Allah mengujungkan dengan innallah fa innallaha ghafurur rahim. Allah beritahu sekali lagi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan juga anak-anak kamu adalah fitnah. Dalam Al-Quran sekitar 60 kali perkataan fitnah asal daripada perkataan fatana, membakar sesuatu, maksud asalnya emas sampai tahap 2970 darjah Celsius. Fitnah ini adalah ujian yang ingin membersihkan. Jongkong emas itu dibakar pada tahap didih, maka akhirnya kotoran selesai, terhasil emas tulen. Apabila Allah memberikan fitnah kepada kita, pada ayah-ayah memberi fitnah. Fitnah itu bukan maksud dalam bahasa Melayu yang kata saya fitnah orang itu. Fitnah dalam bahasa Arab ini adalah sesuatu ujian yang dekat di hati, yang amat berat. Kalau ibtila itu adalah ujian yang berat, tetapi ianya nampak di luar. Harta, kita sayang sangat, kita sampai termimpi-mimpi. Anak kita sayang sangat, sampaikan kita mungkin bekerja keras siang dan malam untuk anak. Allah kata, anak dan harta ini memang kamu suka, tetapi ia adalah ujian. Kalau lepas ujian ini, kalau diuruskan dengan betul-betul, maka harta dan anak ini akan menjadi satu balasan yang mulia. Allah kata, wallahu indahu ajrun azim. Ganjaran di sisi Allah itu lebih mulia. Kalau ada yang kata terkejar-kejar harta, terkejar-kejar kerana nak dapatkan duit untuk anak, kerana nak membesarkan anak, saya kerja siang, malam, pagi, petang, sehingga kan Quran mungkin tersasar ataupun solat saya terkandas, maka Allah mengatakan, kalau utamakan Allah dalam menguruskan cabaran ini, bukan perlu dibuang Ustaz ya, bukan buang harta, buang anak ya, tetapi diuruskan dengan menghadap kepada Allah, Allah janjikan ganjaran yang besar. Itu yang penting, watasfahu tu Ustaz. Watasfahu, ya, pasal kalau tak watasfahu itu kita akan banyak ingat benda lama. Ya, ingat benda lama ini bagi ayah-ayah ia adalah satu perkara yang menyakitkan. Ya, ibu-ibu yang sedang mendengar, kalau ayah buat silap ataupun ayah pun sama, kalau si isteri, si ibu buat silap, watasfahu. Ya. Bukalah lembaran baru. Lebih kurang begitu ya. Pasal kalau kita tidak buka lembaran baru, khawatir Allah buka lembaran kita Ustaz. Betul. Kalau Allah buka lembaran kita, memang Ustaz, memang amat menggetarkan. Apatah lagi kalau lembaran kita itu dibuka di khalayak ramai, di depan Nabi Muhammad, di depan manusia di akhirat nanti. Allah kata pada ayat 14 tadi, fa innallaha ghafurur rahim. Allah boleh tutup, Allah Maha Penyayang, tapi syaratnya mestilah ambil panduan daripada surah ini. Jadi inilah pengenalan ataupun perbincangan awal bagaimana cabaran ayah Allah beritahu dalam surah ini, bagaimana uruskan fitnah. Kita berhenti sebentar. Selepas ini kita akan mendengar pesan pakar bagaimana menguruskan cabaran, bagaimana kita perlu dan boleh menghadapi ujian hingga berjaya. Kita kembali semula majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga.
Kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita dengan tajuk yang amat menarik, bagaimana realiti dalam keluarga tidaklah terangnya sampai ke petang, kadang-kadang ada hujan di petang hari. Ustaz, betul ke saya punya perumpamaan itu ya? Tetapi tak apalah, pasal saya bukan pakar, kita nak mendengar pesan pakar pada hari ini, iaitu kita bersama dengan Dr. Abdul Latif Abdul Razak, penolong profesor Kuliah Ilmu Wahyu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Doktor, bersama pada hari ini dalam tajuk yang amat-amat dekat di hati ayah, dekat di hati ahli keluarga, ibu-ibu yang sedang mendengar di kaca TV sekarang, iaitu tajuk Cabaran Ayah dan Fitnah Dunia. Prof, ya. Bagaimana sebenarnya apabila menghadapi melayari bahtera kehidupan berkeluarga ini, banyak cabaran, banyak ujian, dan pasangan buat kesilapan ataupun harapannya kadang-kadang ada tinggal harapan sahaja, dan kadang-kadang dia punya cabarannya itu menyebabkan ada orang yang kata saya dah tak tahan dah. Saya rasa macam kalau boleh jawapannya ialah kalau tidak berdasarkan pada panduan ilahi, memang kalau boleh secepat mungkin nak berpisah. Jadi bagaimana pesan daripada Dr. Abdul Latif Abdul Razak, bagaimana menghadapi cabaran ini, fitnah ini? Tadi kita berbincang dalam surah Taghabun, kalau boleh dicerahkan oleh Prof, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Khair, ayah-ayah, ibu ayah, anak-anak ayah, semua yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah berlaku semua perkara yang kita inginkan ataupun yang kita tidak inginkan. Balik kepada soalan yang dilontarkan oleh Ustaz Fazrul tadi, dalam rumah tangga begitu. Lagi tergigit apatah pula lagi kalau depan hari yang kita ni asam garam kehidupan. Ini peranan ayah yang sepatutnya sebelum masuk ke alam rumah tangga, ayah perlu mengisi diri dengan ilmu, mencari ilmu. Nah, kalau tak ada ilmu, kita berada dalam kegelapan, susah kita nak buat pertimbangan. Tapi kalau kita ada ilmu, insya-Allah al-ilmu nurun. Ilmu itu merupakan petunjuk. Dan kita harus juga faham kegelapan itu adalah kejahilan. Kejahilan itu adalah kegelapan. Sebab itu kita disebut dalam bahasa Inggeris, ignorance is the mother of all problem. Kejahilan adalah ibu kepada segala masalah. Jadi punca ataupun asasnya adalah ilmu. Jadi dalam Al-Quran, alhamdulillah, ayat yang kita tadabbur hari ini, Allah Ta'ala menyatakan penyelesaian kepada masalah kita. Bila kita tanya, musibah itu datangnya daripada Allah, dengan izin Allah. Allah Ta'ala maha tahu. Ustaz, macam mana Allah Ta'ala tahu kemampuan saya? Saya tak mampu nak hadapi ujian ini. Tuan-tuan, ayah-ayah sekalian, kalau orang ambil test ujian SPM, PT3, adakah orang yang buat soalan tu tak tahu bahawasanya calon itu calon PT3 ataupun calon SPM? Mustahil orang PT3 dapat soalan SPM dan orang SPM, pelajar SPM dapat soalan PT3. Mustahil. Itu manusia. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui, Al-Alim, dia tahu kemampuan kita. Pastinya Allah Taala tahu level kita. Yang penting kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang terbaik. Dia punya rumus dia iaitu PDLT. PDLT. Perbaik. Serah pada Allah. Lompat ayat surah yang sebelah tu, surah At-Talaq, mentafsirkan ayat ini iaitu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Surah At-Talaq ayat 2. Lompat 2 ayat, surah At-Talaq ayat 4. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah Ta'ala akan jadikan urusannya mudah. Apa-apa balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan usaha yang terbaik. Kita kena ingat, Ustaz Fazrul, Ustaz Abdullah Khair, ayah-ayah sekalian, kita kena ingat, orang yang gagal bukan kerana ujian. Orang yang gagal kerana salah menjawab ujian. Kita kalau anak kita balik, ayah-ayah sekalian, bawa kertas jadual peperiksaan. Ayah, minggu depan ujian ayah. Kita bukan kata kat anak kita, nak, jaga nak, bahaya nak. Minggu depan untuk menghadapi ujian. Sebab ramai yang hebat yang berjaya dengan ujian. Yang gagal adalah bila kita salah menjawab ujian. Jadi ingat, musibah itu pastinya daripada Allah. Allah Ta'ala tahu kemampuan kita. Dia berlaku dengan bila Allah Ta'ala izinkan berlaku, pasti ada hikmahnya. Sebab Allah Ta'ala tidak berbuat sesuatu melainkan ada sebabnya. Cuma kadang-kadang kita gagal untuk memahami hikmah daripada ujian tersebut. Ini yang harus kita sentiasa ingat. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jika kita bersabar, Allah Ta'ala akan memberi yang pertama, Allah Ta'ala akan angkat martabat kita. Yang kedua, Allah Ta'ala akan bersihkan harta kita. Kalau kita diuji dengan harta dan sebagainya, Allah Ta'ala bersihkan harta kita. Dan yang mereka yang bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tanya lagi, Ustaz, kenapa saya saja asyik diuji? Tuan-tuan dan puan ayah sekalian, dunia ini tempat ujian. Ustaz, saya tak nak ambil ujian. Minta maaf, kena keluar daripada dunia ni lah. Nak pergi mana Ustaz? Pergi matilah. Maksudnya macam tu. Maksudnya iaitu bila mati itu alam keputusan. Keputusan akan kita ambil setelah menduduki ujian. Jadi kalau kita jawab dengan elok, insya-Allah bila kita balik, kita akan ambil keputusan kita. Okey, terima kasih Ada Ustaz. soalan? Ya, itu sebabnya bercakap tadi tentang okeylah saya akan hidup. Okey Ustaz ya, maksudnya tak nak pergi mati, pasal mati dah dapat keputusan dah. Kalau katakan tak jawab lagi ujian, dah pilih nak pergi ambil keputusan, kira dah tahu dah fail kan. Bila kata nak jawab betul tu Ustaz ya, jawab betul tu. Saya ni bukan orang Arab, saya ni orang Melayu kan, dan saya ni tak belah menghafal Al-Quran. Sebenarnya macam mana dia punya jawapan yang betul tu ketika menghadapi ujian. Pasal tengok Quran ni banyak sangat lah dia punya ayat, 6,000 lebih. Kalau Ustaz Abdul Khair memang hafal, tak apa. Ini yang tak hafal ni, yang tak hafal bukan orang Arab ya. Macam mana Ustaz boleh Prof boleh kongsikan sikit tips bagaimana jawab skor A dalam ujian dunia, terutama dunia keluarga ni. Silakan Prof. Baik, alhamdulillah. Jadi balik kepada soalan tu, bila Allah Ta'ala bagi ujian, Allah Ta'ala bagi ikut level kita, ikut kemampuan kita. Jadi kalau kita misalnya yang tak faham Al-Quran, bahasa Arab apa semua, Allah Ta'ala bagi, mesti ada jalan keluar dia. Sebab tu balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa yang harus kita buat, terbaik yang kita buat. Kalau kita tak tahu, kita rujuk dengan orang yang tahu, dengan mereka yang tahu. Bila kita dekat dengan Allah, buat yang terbaik, Allah Ta'ala kata, yaj'al lahu makhraja. Aku akan buka baginya jalan keluar. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya apa yang berlaku dalam hidup kita ni sebenarnya menurut skrip yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu penulis skrip yang terbaik. Cuma dia nak tengok kita ni. Kita ni bagaimana? Bila dia uji sikit, kita gelabah. Kita tak tahu nak ke mana. Sebab apa? Sebab kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat kita ni, kuat macam mana pun, fitrah kita ini lemah. Sebab itu kita kena cari tempat bergantung yang kuat. Dan tidak ada tempat bergantung yang paling kuat
selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa La ta'ala. haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan daya dan upaya Terima kasih, Kadang-kadang orang dalam Prof. yang dekat dengan Allah ni. Ya. Mungkin saya satu tadi pasal Ustaz membaca daripada ayat 16 ada perkataan muflihun. Dia ada maksudnya dalam Al-Quran ini ada perkataan muflihun. Jadi nampak gaya macam ada jawapan bocor ni. Soalan bocor ke jawapan bocor untuk berjaya. Dikatakan bahawa wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqashuha nafsih. Kalau Ustaz boleh kongsikan sedikit, sebenarnya infak dan juga barang siapa yang tercegah daripada rasa kedekut, dia berjaya. Apa kaitan sedekah, tidak kedekut dengan lulus ujian yang Allah bagi ni, Ustaz? Sebagai pesanan akhir. Baik, sebenarnya dalam kehidupan kita ni, pemberian maksudnya. Kadang-kadang infak ni bukan semestinya harta, kadang-kadang kasih sayang, masa dan sebagainya. Di sana there is giving without love. Di sana ada pemberian tanpa cinta. But there is no love without giving. Tidak ada cinta tanpa memberi. Kalau kita cinta Allah, kasih sayang kepada anak-anak kita, kita kena memberi, invest. Invest dalam arti kata apa? Mungkin kita hantar anak-anak kita ke tempat ke sekolah yang baik. Kita invest, laburkan masa kita, kasih sayang kita, masa yang berkualiti dan sebagainya. InsyaAllah dengan ikhtiar dan usaha ini, insyaAllah dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muflihun. Muflihun dalam arti kata kita menjadi ayah-ayah yang berjaya, yang mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan daripada Allah ni tak semestinya. Terima kasih diucapkan pada Dr. Abdul Latif Abdul Razak penerangan tentang kalau apa tadi ada yang memberi tanpa cinta. Itu saya suka tu dia punya perkataan tu ya. Saya terjemah bahasa Melayu lah ni pasal ustaz dekat UIA. Saya ni universiti biasa je ustaz ni kan. Jadi ada yang memberi tanpa cinta tetapi tiada cinta tanpa memberi ustaz ya. Yeah. Jadi perkataan itu melatari kepada ayat 16 sebentar tadi. Maksudnya untuk menghadapi ujian ini mestilah selalu memberi kerana itu tanda cinta dan paling besar adalah cinta kepada Allah yang disebarkan kepada keluarga. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Latif Abdul Razak, penolong Profesor Kuliah Ilmu Wahyu UIAM. Terima kasih Prof. Sama-sama. Alhamdulillah kita bersama dengan Dr. Abdul Latif sebentar tadi. Banyak perkara nak ditanyakan tadi Ustaz ni. Menarik pasal apa? Pasal bila cakap tentang konflik dalam rumah tangga ini bukan sekadar konflik yang baling pinggan sahaja kan. Kadang-kadang konflik itu kerana perbezaan pendapat, kerana perbezaan keutamaan. Kadang-kadang disebabkan cara lelaki dan perempuan pun ya, cara kita membuat keputusan pun ayah yang mungkin biasanya kurang bercakap ya, ataupun ada ayah yang di luar banyak bercakap tapi dekat rumah kurang bercakap, ataupun mak yang pelbagai karakter. Perbezaan-perbezaan itu akan membawa kepada konflik, tetapi rupanya panduan daripada Al-Quran yang dipesankan oleh Dr. Abdul Latif Abdul Razak sebentar tadi amat-amat mencerahkan, yang harapnya kita dipimpin oleh wahyu, kita dipimpin oleh Al-Quran, hidayah daripada Allah, dan kita perlu berdoa selalu agar kita dapat ke arah syurga. Itu sebabnya paling kurang 3 resolusi yang kita boleh ambil daripada perbincangan Taghabun ayat 11 hingga 16 ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, bina syurga di rumah dengan melatih ahli keluarga agar suka memberi dan memberi kerana there's no love. Tadi Ustaz ya, tidak ada cinta tanpa memberi. Itu yang pertama. Ya. Yang keduanya, untuk bina rumah di syurga, kita bina takwa. Tidak pentingkan diri kerana orang-orang yang berada di syurga itu yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ada banyak harta bersama Khadijah, tetapi di akhir kehidupannya itu selepas memberi dan memberi,
hanya meninggalkan Quran dan Sunnah, Ustaz ya. Ya. Dan yang ketiganya, berjuang masuk syurga sekeluarga dengan beri kemaafan. 3 serangkai, beri kemaafan, berlapang dada dan doakan keampunan setiap kali ahli keluarga mengganggu iman, mengganggu apa-apa agenda yang kita nak laksanakan ke arah kebaikan. 3 serangkai ini adalah nasihat daripada Allah untuk perjuangan kita. Tidak mudah Ustaz ya, tidak mudah, tetapi Allah kata innallaha ghafurur rahim. Kita perlukan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita berdoa dipimpin oleh Ustaz Abdul Khair agar kita diberikan keampunan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إلينا معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pokok urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi sumber penghidupan kami. Perbaikilah akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami. Ya Allah, jadikanlah hidup ini sebagai tambahan kepada tambahan kebaikan untuk kami. Jadikanlah kematian kami sebagai istirahat kepada kami dari segala kejahatan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير ونسألك اليسير والمعافة في الدنيا والآخرة. Ya Allah, berilah kami taufik dalam mempermudahkan segala sesuatu yang sukar, kerana sesungguhnya mempermudah yang sukar amatlah mudah bagimu. Dan kami memohon kepadamu ya Allah sesuatu yang mudah dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkatilah kami dalam pendengaran kami, penglihatan kami, hati-hati kami, isteri-isteri kami dan anak keturunan kami. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa yang kita panjatkan, yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Khair, yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di depan kaca TV. Kita mohon Allah mengkabulkan terutama pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, inilah Al-Quran yang kita dalami sebagai panduan untuk ayah-ayah. Al-Quran inilah yang kita ingin kongsikan bersama lebih ramai lagi ayah-ayah yang menjadi pemimpin dalam rumah, di luar rumah. Atas dasar itu, satu program yang kita namakan World Quran Hour yang akan berlangsung pada 13 Mei 2020. Bagi tuan-tuan yang ada kelapangan, kalau boleh lapangkan 1 jam bersama Al-Quran, panggil kawan-kawan, ayah-ayah yang mungkin tidak pernah tahu bahasa Arab, tak tahu belajar bahasa Arab ataupun tidak pun pandai membaca Al-Quran, tetapi kita boleh memahami misi Surah Ar-Rahman. Kita nak melihat dalam keadaan ujian yang melanda dunia sekarang ini, masih lagi kita boleh melihat Allah ini maha penyayang untuk ayah-ayah, untuk ibu-ibu, adik-adik. Kita terus yakin bahawa Ar-Rahman masih ada
Ar-Rahman masih ada dan Ar-Rahman sedang memanggil kita untuk ke syurga jannatan di dalam surah Ar-Rahman. Jadi ini adalah kempen, tuan-tuan boleh share dekat Facebook, buat dekat rumah masing-masing ataupun di pejabat, kongsikan. Dan dalam masa yang sama kita ingin berkongsi wakaf Al-Quran sebagai satu kempen untuk kita sebarkan Al-Quran di hospital, pusat kesihatan, di balai polis, di frontliners yang memerlukan bacaan Al-Quran. Kita masih lagi dalam kempen ini. Tuan-tuan yang ingin berwakaf boleh berwakaf dengan nombor yang tertera di atas kaca TV ataupun di telefon masing-masing. Inilah perjuangan kita, inilah perjuangan untuk menjadikan Al-Quran sebagai manual kehidupan. Kita yakin bahawa Allah tahu siapa kita, Allah cipta kita. Allah tahu apakah manual terbaik yang Allah berikan kepada kita. Moga-moga dengan kita mendalami beberapa ayat pada hari ini, ayah terus memimpin dalam majlis ayah. Kita bertemu lagi insya-Allah pada jam 10.30 ulangan di Astro Oasis, 4.30 pagi di TV Al-Hijrah, dan siri baru, episod baru kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Majlis ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.